A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Lokman Hakim Awang Kecil, I1934-305, dan insya-Allah pada hari ini saya akan menceritakan satu hikayat ataupun satu cerita yang termaktub di dalam Al-Quran yang berlaku pada bulan Ramadan. Okey? Untuk pengetahuan semua, bulan Ramadan ini bukan sahaja bulan yang suci untuk umat Islam sejagat. Namun, di bulan yang mulia ini banyak mengajar kita erti kesabaran. Kesabaran dari segi menahan nafsu amarah kita, menahan nafsu lapar kita, menahan nafsu dahaga kita dan sebagainya. Bukan itu sahaja, jika kita imbau kembali lipatan sejarah silam, pada bulan Ramadan ini yang penuh keberkatan ini pernah berlaku suatu tragedi yang sangat dahsyat dan tidak akan pernah luput daripada catatan tinta sejarah Islam serta tidak akan dilupakan oleh umat Islam keseluruhannya. Tragedi ini adalah tragedi Perang Badar. Baiklah, sebelum kita telusuri terlebih dahulu mengenai Perang Badar ini, Badar merupakan nama suatu tempat yang berada di antara kota Mekah dan juga kota Madinah, dan di situ terdapatnya mata air. Itu kalimat Badar. Manakala Perang Badar atau lebih dikenali sebagai Perang Safwan dan Perang Bainal Haq wal Batil ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, dan peperangan tersebut ini melibatkan antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin. Dalam ringkasan tafsir Ibn Katsir jilid yang kedua ada menyebutkan bahawa kaum muslimin yang terlibat dalam peperangan tersebut berjumlah 310 orang, manakala kaum musyrikin berjumlah hampir 1000 lebih. Okey, bermaksud 310 orang melawan 1000 lebih orang. Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan tentang Perang Badar ini dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Kerana itulah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu mensyukurinya. Selain itu, Perang Badar ini pada dasarnya terbahagi kepada 3, iaitu Perang Badar pertama, Perang Badar Kubra dan juga Perang Badar Ghazwah Al-Thawiq yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Okey. Kisah ringkas peperangan Badar yang dapat kita telusuri bersama seperti mana yang tercatat dalam kitab Fiqh Sirah karya Muhammad Al-Ghazali ada menceritakan bahawa tersiar satu khabar berita di kota Madinah mengenai kehadiran sebuah kafilah. Kafilah ni apa? Kafilah ini adalah rombongan orang beserta unta dan juga barang-barang yang dibawa dalam perjalanan di padang pasir. Dan juga kafilah ini adalah kafilah besar ya, kaum musyrikin Quraisy yang berangkat meninggalkan bumi Syam dan pulang ke Mekah. Okey, kafilah tersebut membawa barang perniagaan yang tidak terhitung nilainya. 1000 ekor unta ya dipenuhi dengan muatan barang-barang yang bernilai dan berharga di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb serta diikuti juga oleh tokoh-tokoh Mekah yang lain, kira-kira tidak lebih kurang daripada 30 hingga 40 orang. Dan juga ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, baginda mengajak kaum muslimin menyambut kehadiran kafilah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Inilah kafilah Quraisy yang membawa harta kekayaan mereka. Berangkatlah menghadap mereka. Mudah-mudahan Allah akan menyerahkan harta benda mereka kepada kamu sekalian." Ajakan Rasulullah SAW segera dipenuhi oleh sebahagian besar kaum muslimin. Namun begitu, terdapat juga sebahagian yang keberatan dengan ajakan Rasulullah SAW. Sungguh pun begitu, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kaum muslimin bahawa jika kaum muslimin tidak merebut peluang keemasan ini, pastinya harta tersebut akan luput dan juga penduduk Mekah pasti akan menyerbu Madinah. Oleh hal yang demikian, baginda bertekad dan berazam untuk bersama-sama kaum muslimin yang rela hati menghadap kaum musyrikin. Detik itu tidak terlintas langsung di fikiran mereka bahawasanya peristiwa yang mereka alami ini ataupun peperangan yang mereka sertai ini akan menjadi satu peristiwa yang sangat penting dan akan tercatat dalam catatan tinta sejarah Islam. Sementara itu, rombongan kaum musyrikin telah menghantar mata-mata al-uyun untuk mengawasi kawasan sekeliling kerana mereka khawatir akan
keselamatan mereka serta khawatir akan barangan yang mereka bawa. Barangan yang mereka bawa itu bukanlah barangan yang biasa. Harganya tidak terhitung nilainya. Hal ini kerana Abu Sufyan, iaitu pemimpin rombongan, ada mendengar kabar bahawasanya Rasulullah SAW telah mengerahkan para sahabat baginda untuk mengganggu perjalanan mereka. Damdam bin Amru al-Ghifari segera berangkat ke Mekah, manakala Rasulullah SAW telah berangkat bersama para sahabat dan telah sampai di suatu tempat ataupun lembah yang dikenali sebagai Dhafran. Apabila kaum musyrikin memulakan serangan, maka detik itulah terpecahnya perang antara dua pasukan, iaitu pasukan muslimin dan juga musyrikin. Menghadapi lawan pertempuran yang agak buruk itu, maka pasukan kafir Quraisy semakin beringas dan mengganas sehingga terjadinya perang yang terbuka. Detik itu Rasulullah SAW mengeluarkan komando agar sayap dan juga gerakan pertempuran pihak lawan dapat dipatahkan ataupun dapat ditumpaskan. Iaitu Rasulullah SAW menyeru, musuh sedang mengepung kalian, cerai beraikan mereka dengan serangan panah dan jangan terus menyerang sebelum diizinkan. Pertempuran yang berlaku kian memuncak hingga mendekati titik kemuncaknya. Ketika itu kaum muslimin sudah berjaya melelahkan tenaga musuh. Puing-puing debu bertaburan di medan pertempuran. Rasulullah SAW terus berdoa dan mengawasi dengan penuh kesaksamaan akan perilaku prajuritnya. Baginda turut memberikan sokongan dan juga dorongan serta semangat kepada mereka. Seterusnya Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hai Bakar, bergembiralah. Pertolongan Allah telah datang kepadamu." Itulah Jibril memegang tali kekang dan mengendalikan kudanya. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar dari rumah, mendatangi pasukannya dan mendorong mereka supaya lebih gigih menghancurkan musuh. Beliau lalu berseru, "Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang sekarang ini berperang melawan musuh, kemudian ia mati dalam keadaan tabah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan terus maju pantang mundur, pasti akan dimasukkan Allah ke dalam syurga." Seruan demikian sangat besar pengaruhnya bagi kaum muslimin sehingga mereka terus menerus menyerang musuh bertali arus. Lebih-lebih ketika Rasulullah SAW menyeru langsung kepada pasukan dengan ucapan, "Siaplah memasuki syurga seluas langit dan bumi." Ketika melihat gembong-gembong ataupun orang-orang yang terkemuka pasukan musyrikin bergelimpangan di medan pertempuran, Rasulullah SAW dengan suara keras menyeru, "Hancurlah wajah mereka." Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat sangat banyak nilai murni serta ibrah yang kita boleh ambil jika kisah ini kita amati, kita telusuri secara mendalam. Antaranya adalah yang pertama, tanggungjawab. Tanggungjawab adalah satu sikap ataupun perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan juga kewajipan yang mesti dilakukan terhadap diri kita, terhadap masyarakat, terhadap negara dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sikap yang terpuji bagi seorang Muslim adalah berani dalam dan juga bertanggungjawab terhadap apa jua yang dilakukan. Sikap ini sebenarnya perlu dan mesti diterapkan oleh semua orang Islam kerana setiap perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa setiap orang mesti bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Buktinya dalam kisah perang Badar ini, Rasulullah SAW mengaplikasikan sikap bertanggungjawab ialah baginda menggalas tugas sebagai pemimpin ketika berperang. Baginda tidak gentar dan juga tidak akan rapuh sesekali pun menghadap musuh dan terus bertanggungjawab sebagai pemimpin barisan hadapan. Baiklah, yang kedua adalah nilai kemaafan. Kemaafan merupakan salah satu sifat yang perlu ada dalam diri orang yang beriman. Pemaaf ini adalah satu individu yang memberi kemaafan kepada orang lain tanpa ada sedikit pun rasa dendam maupun benci yang
tersemat dalam kalbu. Dengan kata lain, memberi maaf ataupun memberikan kemaafan dengan harapan orang yang membuat salah tersebut memperbetulkan kesilapannya dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang dapat kita lihat ketika mana Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa tawanan perang Badar dapat ditebus dengan harta atau mengajar anak-anak Islam supaya mereka melakukan kebaikan dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, perang Badar ini hakikatnya banyak memberikan pengajaran yang terdapat banyak ibrah yang boleh diambil sebagai pedoman oleh kaum muslimin sejagat. Hal ini pastinya akan memberi dampak yang positif dan juga kesan yang ketara dalam kehidupan seharian jika kita mencontohi dan juga mengamalkan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin dalam perang Badar ini. Berdasarkan peristiwa ini, terdapat nilai-nilai yang bersifat hakiki seperti ketabahan dan juga kesabaran kaum muslimin melawan musuh sepanjang perang berlangsung walaupun pada bulan Ramadan. Dan bukan itu saja, nilai ketaatan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya yang ditonjolkan oleh kaum muslimin juga menjadi satu kunci kejayaan sehingga memperoleh kemenangan yang wajar kita contohi bersama oleh anak remaja zaman sekarang. Kita lah itu anak remaja zaman sekarang. Dan meskipun kaum muslimin ketika itu menang pertempuran dengan pertolongan Allah, kita perlulah kena beringat selalu akan satu perkara, iaitu bantuan dan pertolongan Allah yang Allah berikan ini kepada kaum muslimin. Kerana apa? Kerana Allah berikan kejayaan, pertolongan ini sebab apa? Mereka berjuang bukan untuk mengejar satu kebendaan, harta itu bukan. Namun mereka ini berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Kerana apa? Mereka ini berjuang untuk menjunjung tinggi kebenaran dan juga menghancurkan segala kebatilan serta menegakkan kalimah tauhid dan juga melenyapkan segala kemusyrikan. Itu sahaja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.